Assalamualaikum guys, selamat datang ke ASR TV. So video kali ini santai saja, hanya perbincangan bersahaja. Dan again, ini adalah pendapat aku sahaja dan aku juga ingin mendengar pendapat kamu. Sila tekannya di ruang komentar di bawah mengenai satu isu yang pernah dibincangkan pada perlawanan tim negara kita lah, Malaysia, mengenai isu kualiti padang di Bukit Jalil. Dan aku rasa barang ni kita sudah lalui dan kebanyakan klub-klub ataupun tuan punya stadium mungkin telah mempelajari benda ni dan telah cuba untuk membuat perubahan lah. Tapi unfortunately, sewaktu pertemuan Sabah menentang Kuching City di stadium Sarawak State Stadium ni, okay, benda yang aku tak sangka lah, pasal again aku tengok highlight perlawanan tu, aku nak tengok full time, aku tak sangka benda ni berlaku lagi, di mana kualiti padang tu memang cukup teruk lah. Ramai orang meletak komen di previous video aku, sewaktu video ulasan tu, ramai yang mengatakan benda yang memberi efek terbesar untuk perlawanan tersebut ialah kualiti padang, seolah-olah sawah padi, seperti mana yang statement yang telah dikeluarkan oleh OKS sendiri di sini. Ini adalah keratan daripada nst.com.my bertajuk Paddy Field Football Pitches Not Ideal for Super League. So OKS sendiri mengeluarkan kekecewaan beliau lah mengenai kualiti padang yang dimiliki oleh tuan punya padang di perlawanan Liga Super especially, kerana bagi OKS ini adalah benda yang avoidable dan sepatutnya tidak sepatutnya kita nampak lagi di saingan Liga Super. Unfortunately, again, benda ni kita nampak sewaktu perlawanan menentang Kuching City. Bukan kita mau menyalahkan mana-mana klub, bukan kita mau menyalahkan Kuching City. Mungkin ada yang berkata, alah bro, Kuching City klub baru tu bro, so mungkin diorang punya facilities tidak cukup bagus. Ingin aku ingatkan, stadium yang Kuching City gunakan adalah stadium yang Sarawak United gunakan. Sama stadium diorang. Tapi again, maksudnya stadium tu sudah lama digunakan, tapi kenapa tidak ada perubahan lagi dilakukan? Adakah penyewa-penyewa ataupun tuan punya stadium ini tidak lagi belajar daripada apa kesilapan yang telah dilakukan oleh Stadium Nasional Bukit Jalil yang boleh dikatakan memalukan kita lah. Okay? Dan Alhamdulillah, untuk Stadium Nasional Bukit Jalil diorang belajar benda tu, tapi herannya kenapa tuan punya stadium lain tidak belajar mengenai isu ni. So apa yang OKS risaukan di sini ialah, sekejap ini website ni kadang-kadang pandai jadi macam ni. So apa yang OKS risaukan di sini sebenarnya adalah mengenai pemain yang mungkin akan mendapat kecederaan hasil daripada kualiti padang yang tidak bagus. So maksudnya hanya kerana keadaan padang yang tidak bagus, pemain-pemain untuk mana-mana pasukan mungkin akan mendapat unnecessary injury yang boleh dielakkan sekiranya tuan punya padang, tuan punya stadium memikirkan macam mana untuk mencegah atau mengekalkan kualiti padang sekiranya keadaan cuaca kurang memuaskan. So ini adalah gambar yang aku mau share dengan kamu, bagaimana keadaan padang tu. Okay, yang tidak melihat live tu lah, especially macam aku juga. So ini adalah kita nampak kualiti padang tu, lumpur yang kita nampak di situ, di mana pada separuh masa kedua baju terpaksa ditukarkan. Nasib baiklah, ini pun menjadi standard juga lah untuk mana-mana pasukan membawa ekstra baju bagi satu-satu perlawanan untuk mengelakkan benda-benda macam ni. Selain daripada ada benda lain lagi lah, tapi obvious lah kalau macam benda-benda begitu, ini adalah setakat ni di Malaysia, ini adalah benda kenapa kita perlu membawa baju kedua. Dan ini adalah kita tengok satu perlawanan yang terjadi di Stadium Ceras sewaktu KL menentang JDT. Hujan pun sama juga, agak lebat pada perlawanan tersebut. Tapi kalau kamu tengok di situ perbezaan apa yang terjadi kepada pemain, baju diorang tidak seperti mana yang kita nampak sewaktu Kuching menentang Sabah pada perlawanan tu. In fact, perlawanan ni walaupun hujan turun sewaktu perlawanan begitu agak lebat juga, tapi kualiti permainan, jumlah gol yang dijaringkan cukup menarik juga pada perlawanan ni. So itulah dia guys, macam benda-benda yang kita tengok lah kenapa perlunya perubahan, kenapa pihak yang tuan punya stadium tu perlu mengambil berat untuk menjaga kualiti padang sekiranya cuaca yang tidak bagus menimpa pada hari perlawanan tersebut. Mindset kena ubah, standard
Liga Super sudah meningkat, standard pemain pun sudah ketara meningkat. Kita lagi membawa masuk ramai pemain import ke Malaysia. So beginikah kualiti yang ingin kita tunjukkan kepada mereka, beginikah kualiti yang ingin kita persembahkan kepada mereka. Pasal mereka ni nanti adalah, boleh dikatakan diorang ni adalah merupakan, kira pemain-pemain import ni boleh dikatakan adalah ambassador untuk liga kita bagi tanah air diorang. So bila diorang sudah retire ataupun tidak main di Malaysia, diorang balik ke negara asal diorang, ada orang menari pula. Bila diorang sudah kembali ke negara asal mereka, mereka boleh bercerita benda-benda yang bagus dan mempromot Liga Malaysia kita. So ramai lagi pemain-pemain dari luar berminat untuk beraksi di liga tempatan kita. So okay guys, itu adalah satu benda. So diceritakan benda lain lagi, Stadium Sarawak, Stadium Likas yang sudah aku sentuh lah, Stadium Sarawak, Stadium Likas dan juga Stadium Kuala Lumpur adalah merupakan 3 stadium yang bukan milik klub. So ini adalah milik macam state lah, lebih kurang macam tu. So even Stadium Likas sendiri pun tidak terlepas daripada masalah ni. Waktu season lepas kita dikutuk jugalah, okay? Ramai juga orang dah suka dengan kualiti Stadium Likas sekiranya hujan melanda. Tapi apa yang kita nampak beberapa perlawanan ni, nampaknya ada perubahan lah untuk Stadium Likas. So hopefully tuan punya Stadium Likas pun bersiap sedialah untuk menangani, mempunyai cara untuk menangani keadaan cuaca yang mungkin akan menimpa. Cuaca sekarang dah menentu. Kalau hujan, memang hujan lebat gila. So kemungkinan besar Stadium Likas juga akan boleh jadi macam apa yang di Stadium Sarawak. So Stadium Likas sendiri pun kena bersedia. Tapi again aku puji Stadium Kuala Lumpur lah. Okay, hujan lebat tapi keadaan Stadium Ceras tu maintain saja. Perlawanan pun nampak cantik. So perbezaan antara ketiga-tiga stadium ni adalah again bukan milik kita. Stadium ni telah di-upgrade, di mana Stadium Sarawak ni telah di-upgrade pada 1991. Stadium Likas telah di-upgrade pada tahun 2001 dan akan di-upgrade lagi lah untuk tahun ni. Dan stadium yang digunakan oleh KL ni renovated last kali pada tahun 2018. So Stadium Sarawak adalah stadium yang tertua. Okay, kapasiti perbezaan stadium ni pula adalah Sarawak sebanyak 26,000 orang, Stadium Likas 35,000 orang dan juga Stadium Ceras ada 18,000 orang. So penggunaan stadium ni melibatkan ramai orang dan ini adalah merupakan juga multi-purpose stadium. So kenapa tidak terfikir untuk perlu dijaga kualiti stadium ni? Itu yang macam agak mengecewakan. Dan padang jenis rumput yang digunakan oleh ketiga stadium lebih kurang juga. Macam Stadium Sarawak menggunakan grass, Stadium Likas menggunakan grass pitch track, manakala Stadium Kuala Lumpur menggunakan cow grass. So lebih kurang lah jenis rumput yang digunakan. Dia bukan sintetik, dia pure grass. Tapi pengandalian, aku kena puji sekali lagi, pengandalian Stadium Ceras Kuala Lumpur ni sangat-sangat baiklah dan perlu dicontohi oleh mana-mana kelab yang masih lagi menggunakan cow grass sebagai rumput utama mereka. Dan satu lagi, macam mana cara untuk menangani ni? Okey, cara pertama of course upgrade stadium, memperkenalkan drainage system di bawah padang, tapi ini akan melibatkan kos yang cukup banyak, 1 juta lebih kurang macam tu kalau stadium yang ala kadar sajalah tapi mempunyai facilities ataupun facilities modern seperti drainage untuk berada di stadium mereka dalam 1 juta lebih. Tapi again 1 juta lebih itu tidaklah dapat 35,000 penonton kan, mungkin rendah lah. Dan satu lagi adalah menggunakan pitch cover di mana telah disuggest oleh TMJ, di mana Stadium Nasional Bukit Jalil menggunakan pitch cover, di mana TMJ sendiri telah meminjamkan pitch cover tersebut untuk digunakan di Stadium Bukit Jalil lah. Dan salah satu klub yang aku mau bawa contoh sini adalah klub yang berada di Liga Inggeris. Ini adalah Woking ni adalah satu klub yang berada di Liga Inggeris tapi bukan di main Premier League diorang. Ini adalah National League, yang kalau aku nak silap National League ni berada di level 5. Okay, level 5 diorang menggunakan kaedah menggunakan pitch cover ni lah, seperti yang kita nampak di gambar ni. So berbeza ala bro, itu kan stadium
orang putih memanglah dia orang banyak duit. Tapi kamu kena tengok kapasiti stadium ni hanya boleh memuatkan sebanyak 6,000 orang. That's why kenapa aku mention jumlah kapasiti yang boleh dimuatkan oleh ketiga-tiga stadium tadi. Lebih puluh ribu stadium walking ni hanya boleh memuatkan sebanyak 6,000 orang saja. So dia orang anyway stadium ni telah construct kembali, renovate kembali pada tahun 1995. So agak jauh jugalah, agak macam Stadium Likas tahun 2000. Stadium sekali lagi Stadium Sarawak pada tahun 1991. Last kali Stadium Walking ni kena upgrade pada tahun 1995 dan mereka pun sudah sedia menggunakan pitch cover ni dengan jumlah penonton yang cukup kurang. So itu maksud itu benda yang aku mau cuba share untuk kamu, bukan kapasiti stadium saja yang macam melibatkan barulah mau guna pitch cover ni. Even stadium kecil macam ni pun menggunakan pitch cover juga. So okay guys, itu adalah perbincangan secara santai saja mengenai isu ni. Again, santai-santai pun macam lebih kurang 10 minit juga. So aku mau dengar apa pendapat kamu. Patutkah sudah setiap stadium ada facilities untuk menjaga keadaan padang sekiranya keadaan cuaca kurang memuaskan? Patutkah pihak penganjur patutkah pihak penganjur mewajibkan bagi setiap stadium yang digunakan oleh klub ada menggunakan pitch cover sekiranya perlu? Kamu rasa perlu diletakkan sudah as a must thing to have sekiranya mau beraksi di Liga Super? Sila letakkan pandangan kamu di ruang komentar di bawah. Aku juga ingin tahu mengenai, mungkin kamu ada idea lain lah macam mana cara untuk menangani isu ni. So berjumpa di ruang komentar di bawah guys. So kita berjumpa lagi juga di video yang akan datang. Assalamualaikum.